benda yang paling menyeramkan dalam dunia. Mungkin ramai yang bakal terkejut, tapi benda yang paling seram ini sebenarnya berada hampir dengan kita semua. Ia ada di rumah-rumah anda. Pada waktu malam, matanya bercahaya dalam gelap. Ia merayap dan menyelinap. Tubuhnya bergetar dengan bunyi yang memecah kesunyian. Dan makhluk ini merampas nyawa dan jasad manusia tanpa sedar. Makhluk ini adalah kereta. What? Kereta. Punca kematian utama negara kita adalah disebabkan kemalangan kenderaan. Tapi kita tak pernah pula dengar orang takut dan fobia naik kereta. Tak duduk berhampiran dengan makhluk bernama kereta ni. Jump scare guna kereta tiba-tiba keluar BMW 5 series ke apa ke, tak pernah pula orang buat je tak. Tapi laba-laba memang sangat-sangat menyeramkan. Binatang berbulu yang berbisa bermata 8 ini boleh merayap di atas kulit korang. Cumanya walaupun ramai yang takut dengan labah-labah, ia selalu dibuat sebagai monster. Dalam cerita-cerita fiksyen, jumlah orang yang mati akibat digigit labah-labah adalah 100 orang dalam 10 tahun. Banding dengan kematian sebab naik kereta. Tetapi kematian saja bukanlah mungkin satu-satunya faktor utama yang kritikal. Kenapa orang menganggap satu benda itu sebagai menyeramkan? Sebab ramai je yang takut dengan badut. Ni salah filem ni. Badut ni benda yang paling menakutkan yang diorang boleh buat adalah buat pedang guna belon. Cuma ada jugalah tapi orang yang betul-betul buat prank menakutkan orang dengan pakai kostum badut. Dia kejar orang malam-malam pakai kapal, lepas tu masuk penjara. Sia-sia. Dan keseraman ini dia tak semestinya berlaku dengan sebab kita faham dan kita boleh jelaskan benda tu. Seram ni dia boleh berlaku bila kita tangkap sesuatu yang tak kena, di luar daripada kebiasaan, yang buat otak kita rasa tak selesa. Otak kita selesa bila kita melihat wajah seseorang sebab kita boleh tangkap maklumat daripada wajah dia, kita boleh tengok riak muka dia. Tapi bila seseorang tu dia pakai topeng ataupun dia tutup muka dia dengan makeup badut, dia buat kita jadi tak senang. Macam tu juga bila korang selalu nak cerita benda-benda seram entahlah dekat campsite ke apa kan. Korang akan suluh muka korang dari bawah. Sebab cahaya dari bawah ni dia tak normal. Korang biasa tengok muka-muka orang yang disinari oleh cahaya daripada atas, daripada depan. Tapi bila korang tengok cahaya datang daripada bawah menerangi muka seseorang, dia jadi aneh. Rasa lain macam. Dan perasaan lain macam ni dia jadi makin kuat bila kita tengok contohnya macam robot ataupun CGI yang dibuat dengan sangat-sangat realistik, tapi dia tak berapa nak realistik sangat. Dia tak sepenuhnya realistik seperti mana muka manusia yang sebenar. Kesan ini dipanggil sebagai lembah keseraman ataupun uncanny valley, di mana di antara dua penghujung, iaitu satu penghujung adalah watak yang langsung tak realistik, watak kartun, dan di penghujung lagi satu adalah watak yang sangat realistik ataupun manusia sebenar. Terdapat lembah di mana desain tersebut menghampiri manusia sebenar, tapi ada sesuatu yang tak cukup. Ada sesuatu yang tak kena. Mukanya tak berapa macam muka manusia, pergerakannya tak normal. Otak kita macam menggelitik bila tengok dia meronta meminta penjelasan. Dan antara efek seram yang sangat-sangat mudah untuk kita capai adalah apabila kita letak je gigi manusia di tempat yang bukan sepatutnya. Walaupun pada anak-anak patung teddy bear yang comel. Gabungan dua elemen yang tak sepadan ni buat kita rasa tak selesa, buat kita rasa seram sejuk. Dan kesan yang sangat seram berlaku apabila kita mengherotkan muka seseorang di luar daripada fitrah normal. Tapi itu bukanlah bermakna takut kepada kematian ni. Dia bukanlah satu elemen seram yang kuat. Takut kepada haiwan berbisa, takut kepada lakaran raksasa yang sangat besar dan bengis dan miliki daya bunuh yang tinggi. Itu juga penyumbang utama rasa seram yang melekat jauh dalam fitrah kehidupan. Yang tujuan utama kehidupan ni adalah untuk terus hidup lah. Dah nama
kehidupan dan diorang nak menjauhi sebolehnya daripada kematian. Itulah sebab antara bunyi yang paling seram kita boleh dengar adalah bunyi haiwan yang menjerit ketakutan. Sebab ia merangsang terus otak kita seolah alam amaran bahawa kematian itu dekat. Logiknya makin seram sesuatu keadaan tu, makin jauh lah, makin cepatlah kita nak lari daripada dia kan. Tapi tak juga. Ada sesuatu yang aneh dengan perasaan seram. Kita rupa-rupanya suka untuk ditakutkan. Video ini ditaja oleh Susu Rizky Mamadil, susu berperisa aiskrim yang penuh dengan bahan berkhasiat. Dapatkan di pasaran sekarang. Saya pernah lah pergi satu kenduri ni, dan di kenduri ni ada seorang budak di tengah galik tengok phone. Makan pun tak, bergaul dengan orang ramai yang petah lagi, ya dok. Jadi saya pun curilah tengok kat belakang. Apa benda lah hang tengok seronok sangat, galik sangat ni. Rupa-rupanya ia adalah kompilasi jump scare. Beberapa YouTuber yang tengah main game-game seram, dan di dalam video itu ditunjukkan momen mereka disergah oleh watak hantu. Dan ini sangat aneh lah, budak kecil ni secara aktif dia menonton cerita seram. Lebih tepat, video orang yang ditakutkan oleh benda-benda seram. Dia dapat hiburan daripada ketakutan. Dan ini bukanlah kes terpencil yang berlaku kat budak ni je. Di pasaran, elemen-elemen seram adalah produk-produk yang sangat laris. Filem-filem seram dah dihasilkan sejak daripada awal industri perfilman bermula. Dan makin lama makin kuat, makin canggih lah usaha nak bagi. Makin lama cerita-cerita seram yang dihasilkan makin seram. Pengalaman audio visual yang menakutkan ini dilakukan walaupun merentas budaya, dan tak ada budaya yang sebenarnya tak ada langsung kisah-kisah seram hantu-hantu diorang sendiri. Dan ini adalah macam satu paradoks. Kalau hiburan adalah satu medium untuk bagi pengalaman dan perasaan yang baik kepada seseorang, kepada penontonnya, kenapa industri seram sangat berjaya? Benda-benda seram ni kan sepatutnya benda yang kita lari daripadanya kan, sebab dia adalah perasaan dan pengalaman negatif. Ni macam korang bayangkan korang pergi makan dekat kedai, lepas tu waiter tu dia pergi lempang korang, pergi curah air, pergi campak makanan korang atas lantai. Memang korang dah tak pergi dalam restoran tu lepas tu. Tapi lain cerita dengan filem ataupun genre seram. Game tu buat korang jatuh kerusi, menggigil waktu malam, tak boleh tidur sampai trauma berminggu-minggu. Tapi bila keluar filem seram yang lain, orang yang sama ni dia tak kisah untuk pergi tengok dan ulang kembali proses kitaran yang sama. Antara penjelasannya adalah filem video-video seram ni dia macam dadah. Dia menyebabkan badan korang mengeluarkan bahan kimia yang merangsang diri korang, memberikan sensasi perasaan yang dramatik. Tapi berbeza dengan situasi sebenar waktu korang takut betul-betul, ini korang tahu dia adalah ketakutan buatan. Korang sedar bahawa korang sebenarnya duduk dalam bilik dan hantu di skrin tu, walaupun korang takut, hakikatnya itu tak boleh mengancam korang secara langsung. Jadi itulah apa yang cuba dibuat dan dimanipulasikan oleh pengusaha-pengusaha industri seram ni. Sekarang ni lebih daripada tu, pengusaha-pengusaha filem-filem seram ni, genre-genre seram, mereka nak menerobos masuk ke dalam otak, neuron otak-otak korang. Diorang nak hack fikiran korang supaya satu sensasi yang korang sepatutnya rasa daripada satu scene dapat dimaksimumkan secara kimia dan secara objektif. Di mana pada setiap scene filem, aktiviti otak penonton akan direkodkan. Jadi pengarah tahulah macam mana nak manipulasi setiap rangsangan audio visual itu agar kesan dia maksimum. Tak perlu lagi bergantung pada rasa-rasa ataupun agak-agak. Teknologi ni dia dengar je macam canggih, tapi dia tak berapa nak diaplikasikan secara menyeluruh lagi lah. Sebab akhirnya kenapa korang rasa sesuatu benda itu seram bergantung kepada keadaan minda korang. Kalau minda korang lemah, korang yang akan kaku, korang yang akan lumpuh dengan ketakutan pada keadaan tersebut. Tapi kalau minda korang kuat, bukan setakat korang tak terkesan, korang boleh memanipulasi dan korang boleh mempengaruhi supaya korang yang dapat mengawal situasi. Apa-apa pun, jangan biarkan hidup anda diselubungi misteri.
Tapi Hang sendiri yang buat dokumentari seram suruh orang diselubungi oleh misteri. Aku tak faham betul.